أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim dengan tujuan supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 188. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allamul fara'idha fa innaha min dinikum wa innaha nisful ilmi wa innahu awwalu ma yunza'u min ummati. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pelajarilah ilmu faraid kerana ia merupakan sebahagian daripada agama kamu, dan ia adalah setengah daripada ilmu. Ia juga adalah ilmu yang pertama dicabut daripada umatku. Hadis riwayat Ibnu Majah, nombor hadis 2719. Yang dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Ar-Rahmaniyah, Kampung Sungai Lang Baru, yang saya mulakan pimpinan masyarakat, para alim ulama asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin, muslimat, hadirin hadirat. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan juga Islam, atas izin dan juga rahmatnya dapat kita bertemu lagi pada malam ini bagi menyambung pengajian kita berkait dengan ilmu faraid, yang mana kita akan petik dari kitab Faham Faraid yang dikarang oleh Al-Fadhil Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad, Timbalan Pengurusi Pertubuhan Doa Faraid Malaysia. Mudah-mudahan perjumpaan kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga perjumpaan kita dapat menambah berat timbang amal baik kita ketika bertemu dengan Allah di padang mahsyar nanti insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, terakhir pengajian kita pada tarikh 14 hari bulan 4 2026 kita terhenti pada muka surat yang ke-90.
dalam tajuk kategori mengikut sebab. Yang lepas kita dah bincangkan berkenaan dengan ashabul irthi, iaitu ahli-ahli waris yang berhak. Mengikut jantina, mengikut sebab-sebab. Yang mengikut jantina kita dah terangkan pada perjumpaan yang lepas. Di kalangan lelaki terdapat 15 orang ahli waris di kalangan lelaki dan 10 orang di kalangan perempuan. Kemudian malam ini kita masuk dalam kategori mengikut sebab. Muka surat 90. Yang ada kitab boleh rujuk kitab, yang tiada boleh lihat di layar hadapan. Kategori mengikut sebab. Selain daripada itu, ahli-ahli waris juga boleh dikategorikan mengikut sebab-sebab mendapat harta pusaka. Berikut adalah senarai mereka mengikut kategori tersebut beserta ringkasan nama mereka. Yang pertama adalah dengan sebab an-nikahu, iaitu dengan pernikahan. Siapakah dia? Dua sahaja ahli waris yang terlibat dengan sebab pernikahan, iaitu pertama adalah suami dan yang kedua adalah isteri. Dan bila kata dengan sebab pernikahan, kita kena faham betul-betul. Bukan hubungan bersama, iaitu jima', tetapi dengan sebab pernikahan. Kalau orang tu belum sempat bersama atau belum sempat malam pertama, tapi dah selesai akad nikah dan sah dah pun, aku terima nikahnya si Pulanah binti si Pulan dengan mas kahwin RM300 tunai. Saksi kata alhamdulillah, jelas kabulnya. Kemudian imam kata alhamdulillah, baca doa amin ya rabbal alamin, selesai. Ijab kabul, sah. Toleh belakang tengok pengantin perempuan meninggal dunia, contoh. Dapat tak suami ini harta pusaka isteri yang mati? Dapat. Kerana apa? Dengan sebab pernikahan. Ustaz, belum sempat malam pertama. Itu bukan ceritanya. Sebab dapat pusaka adalah dengan sebab hubungan pernikahan. Begitu juga bagi hubungan pernikahan yang masih ada ikatan. Bila sebut masih ada ikatan, bagi kes contoh perceraian. Ada cerai raja'i dan ada cerai ba'in. Talak raja'i dan talak ba'in. Apa dia talak raja'i? Talak yang boleh dirujuk. Apa dia jenis talak raja'i? Talak 1 dan talak 2 yang mana sudah pun berlaku persetubuhan. Jadi kena faham betul-betul. Tadi kita kata nikah tadi tanpa persetubuhan dah dikira sah, menjadi waris. Sebab apa? Hubungan tu dah ada. Hubungan nikah tu dah ada. Tapi bila bercerai, adakah hubungan nikah tu ada ataupun tidak? Jika belum berlaku persetubuhan. Maka bila belum berlaku persetubuhan, bagi contoh yang tadi, selesai akad nikah, imam kata sah, amin ya rabbal alamin, baca doa. Suami pandang ke belakang, cakap dengan isterinya, aku ceraikan kau talak 1. Kemudian isterinya mati, terkejut. Jadi ketika itu, suami ini dapat tak harta pusaka isteri? Tak dapat lagi dah. Sebab apa? Sebab tak ada dah hubungan pernikahan. Apa beza dia? Bezanya pada istilah raja'i tadi. Talak raja'i, talak 1, talak 2 yang sudah pun berlaku persetubuhan. Kalau belum berlaku persetubuhan, maka tak ada iddah bagi isteri yang diceraikan. Dia toleh belakang, aku ceraikan kau talak 1 contoh. Oh, kau ceraikan aku, kata isteri dia. Tak apa, aku boleh kahwin terus dengan lelaki lain. Masa itu juga boleh. Sebab apa? Sebab tak ada tempoh iddah. Tak ada tempoh iddah. Dia boleh kahwin terus. Imam pun dah ada, saksi dah ada, wali dah ada. Cari orang lain, ni sanggup jadi suami aku. Jadi terus nikah baru. Sebab apa? Sebab talak tersebut bukan talak raja'i. Syarat talak raja'i dah berlaku persetubuhan. Dan berlaku perceraian selepas persetubuhan
Yang mana perceraian tersebut, talak tersebut, talak 1 dan talak 2 sahaja. Tempoh iddahnya masih ada. Itulah dia talak raj'i. Talak 1, talak 2, tempoh iddah masih ada dan sudah pun berlaku persetubuhan. Dalam tempoh iddah tu, iddah ni lihat pada keadaan wanita. Kalau wanita tersebut ada datang haid, maka 3 kali suci, salasata quru'. Kalau wanita tersebut tidak ada haid lagi dah, menopause contoh, maka tempoh iddahnya adalah 3 bulan qamari. Kalau wanita tersebut dalam keadaan hamil, maka tempoh iddahnya adalah sehingga melahirkan atau keguguran. Jadi tempoh iddah tu bagi kes perceraian talak ini lihat pada keadaan isteri yang diceraikan. Kalau ada haidnya 3 kali suci, kalau tak ada haid dah 3 bulan qamari. Kalau dalam keadaan mengandung hamil, maka selepas bersalin, melahirkan atau keguguran. Selain daripada itu, dia dikira sebagai talak bain. Talak bain ni ada 2. Satu bain kecil, bain sughra, dan satu lagi bain kubra, bain besar. Bain ni bukan nama orang ya. Bain kecil apa dia? Talak 1 dan talak 2 sudah yang belum berlaku persetubuhan. Itu talak bain kecil. Macam kes tadi, dia pandang belakang, dia cakap dengan isteri, lepas nikah aku ceraikan kau talak 1. Maka berlaku dah talak bain kecil. Bukan talak raj'i, sebab talak raj'i syarat kena bersama. Dan tempoh iddah masih ada. Tapi dia belum bersama, maka dikira sebagai talak bain kecil. Talak 1 dan 2. Yang mana belum berlaku persetubuhan. Jadi istilah kita, kalau bagi perempuan yang diceraikan sebelum bersama, kita panggil apa? Janda berhias. Oh, ingat tahu aja Haji. Janda berhias kan istilah kita panggil. Sebab apa? Sebab diceraikan dalam keadaan belum lagi disetubuhi. Itu talak bain kecil. Atau dah disetubuhi tetapi tempoh iddah dah habis. Kalau dah disetubuhi, tempoh iddah masih ada, talak raj'i 1 dan 2. Tapi dah habis tempoh iddah, maka jadi talak bain kecil 1 dan 2. Maknanya apa? Kalau suami nak semula dengan bekas isteri, tak boleh terus rujuk. Mesti kena apa? Akad nikah yang baru. Bain besar, bain kubra, talak 3. Tak boleh dah nak rujuk, tak boleh nak kahwin semula. Nak kahwin semula, kena jadi cari orang kata apa? Cina buta. Kenapa istilah Cina buta? Ni orang cerita kat saya lah, tak tahulah betul tak betul. Tak tahulah benda tu hanya rekaan semata-mata. Sebab istilah orang Cina ni biasanya matanya sepet. Orang mata sepet, dia boleh nampak lagi. Maknanya dia nampak, oh ni hukum ni betul tak betul, haram ke halal, dosa ke pahala. Tapi dah lah Cina buta pula tu. Maknanya memang buta hukum. Kahwin kontrak, Cina buta. Semata-mata untuk apa? Tujuan menghalalkan perkahwinan antara bekas suami dan bekas isteri yang telah diceraikan talak bain kubra tadi, talak 3. Dia jadi pak sanggup. Dia kahwin dengan isteri itu, perempuan itu, kemudian syarat dia kena bersama. Dan bersama, kemudian diceraikan. Kemudian habis tempoh iddah, barulah bekas suami yang dulu boleh akad nikah semula. Wallahu a'lam. Betul tak betul nama tu. Jadi kaitan hubungan nikah tu dilihat pada kalau sebelum bersama, maka tak dikira sebagai talak raj'i setelah diceraikan. Kalau misal kata habis dah tempoh iddah, kemudian berlaku kematian salah seorang antara suami dan isteri, maka tak boleh lagi mewarisi antara satu sama lain. Tapi kalau tempoh iddah tu masih ada, walaupun dah hujung-hujung ni meninggal salah seorang, maka yang hidup tu akan mewarisi harta yang meninggal dunia. Kemudian B, dengan sebab apa? Dengan sebab nasab. Bila sebut dengan sebab nasab,
dia ada 4 kumpulan. Pertama, kumpulan usul, kemudian kumpulan furu', kemudian kumpulan hawashil qarib, dan yang keempat kumpulan hawashil ba'id. Kita lihat kumpulan yang pertama. Siapa dia? Golongan atas, usul. Iaitu pertama sekali adalah al-abbu, bapa. Kalau di sini penulis meletakkan singkatan BP, bapa. Yang kedua adalah ibu, golongan atas. Ketiga, datuk sebelah bapa. Keempat, nenek sebelah bapa. Dan yang kelima, nenek sebelah ibu. Kenapa 5 je Ustaz? Datuk sebelah bapa dapat, datuk sebelah nenek kenapa tak dapat? Bila sebut nenek, nenek sebelah ibu dapat, nenek sebelah bapa pun dapat. Tapi kenapa datuk sebelah bapa je dapat? Kalau kita lihat pada rajah ini, ini rajah, ini si mati. Golongan atas yang ini 5 ni. Pertama, bapa. Kemudian ibu. Kemudian datuk sebelah bapa. Kemudian nenek sebelah bapa. Dan nenek sebelah ibu. Kenapa dekat ibu ni tak ada datuk? Sebab tak ada dalilnya. Bila kita nak menentukan yang ini waris, yang ini bukan waris, yang ini dapat sekian-sekian, yang itu dapat sekian-sekian, ulama, para imam mujtahid memerlukan kepada dalil untuk mengistinbat hukum tersebut. Maka tak jumpa dalil sama ada dari Al-Quran, daripada hadis, daripada ijma' para ulama. Tapi bila bapa ada dalilnya, ibu ada dalilnya, datuk sebelah bapa ada dalilnya, nenek sebelah bapa ada dalilnya, nenek sebelah ibu ada juga dalilnya. Bila cerita tentang dalil, cerita tentang nenek ni, saya ada satu benda nak kongsi dengan tuan-tuan. Ada orang WhatsApp saya. Dia WhatsApp saya hari Ahad yang lepas. Dia WhatsApp saya pukul berapa ni? 12.37 malam. Dia kata, abang ipar saya baru meninggal dan balunya. Abang ipar meninggal, balunya. Balunya siapa? Isteri si mati. Dengan yang bertanya, apa hubungan dia? Kakak dia yang bertanya. Abang ipar mati, balunya kakak dia lah. Kakak yang bertanya. Minta saya bantu beliau untuk uruskan harta pusaka arwah ini dengan betul. Arwah ada mempunyai adik-beradik seibu sebapa 6 orang. Dan lain ibu seorang. Lain ibu ni kena faham betul-betul. Maksud lain ibu apa? Adik-beradik sebapa. Lain ibu. Adik-beradik sebapa. Sama bapa lain ibu. Arwah meninggalkan 2 orang anak lelaki dan 2 orang anak perempuan. Bila saya baca ada anak lelaki, ada anak perempuan, mudah dah kiranya. Sebab apa? Adik-beradik ni kita dah tak payah fikir. Tak kira lah seibu sebapa ke, seibu ke, sebapa ke. Bila ada saja anak si mati, terutamanya anak lelaki, maka tak perlu fikir lagi dah tentang adik-beradik. Memang takkan dapat. Memang takkan dapat. Serta seorang isteri, kakak dia tadilah, balu tu. Dan seorang bapa bersama ibu tiri. Ibu tiri bukan waris. Bapa, ya. Ibu kandung telah meninggal dahulu dari beliau. Di sini, yang berhak mewarisi harta beliau adalah ayah, 2 orang anak lelaki, 2 orang anak perempuan, dan isteri beliau. Betul tak Ustaz? Dia tanya, dia jawab. Boleh Ustaz detailkan berapa bahagian yang mereka dapat? Saya tak sempat balas, saya balas pagi, pukul 7.17 baru saya balas. Okey, bila dia melibatkan pertama siapa? Ayah. Kedua, ibu dah tak ada. Isteri. Ketiga, anak lelaki 2 orang. Keempat, anak perempuan 2 orang. Daripada 25 orang waris yang lepas, yang kita dah bincangkan
15 lelaki, 10 perempuan. 25 orang ni ada 5 waris yang dikenali sebagai waris utama. Bila kata waris utama, mereka ini berhak dan tidak ada waris yang lain yang boleh menghalang mereka daripada dapat. Siapa dia? Pertama sekali adalah bapa si mati. Kedua, ibu si mati. Ketiga, pasangan si mati. Keempat, anak lelaki. Kelima, anak perempuan. Ibarat macam matahari lah. Ada ayah, ada mak, ada pasangan, ada anak lelaki, ada anak perempuan. Cabang dia. 5 ni. Daripada 5 orang waris utama ni, ada 3 yang memerlukan kepada waris ganti. Yang 2 ni tak perlu cari waris pengganti. Siapa dia yang tak perlu cari waris pengganti? Pertama sekali adalah pasangan. Kalau pasangan dah mati, tak perlu cari lagi dah pengganti kepada pasangan. Kemudian yang kedua, anak perempuan. Bila anak perempuan ada dulu tapi dah mati, tak perlu cari lagi dah pengganti bagi anak perempuan. Kalau kita lihat pada rajah ini, ada 5 orang waris tadi kan? 5 orang waris. Pertama, bapa. Kedua, ibu. Ketiga, pasangan. Keempat, anak lelaki. Yang kelima, anak perempuan. Bila sebut pasangan, kalau contoh si mati ada pasangan, dapatlah bahagian pasangan. Kalau pasangan tak ada, tak perlu cari pengganti dah. Dia bujang. Nak cari pengganti apa? Memang tak kahwin. Kemudian anak perempuan. Anak perempuan, di bawah anak perempuan dia tak ada anak panah. Tak macam anak lelaki. Anak lelaki dia ada anak panah lagi. Maknanya, kalau tak ada anak lelaki, lihat ada tak cucu. Cari waris pengganti. Begitu juga dengan ibu dan ayah. Bila ayah tak ada, kena lihat waris pengganti. Ada tak datuk? Ada tak nenek sebelah ayah? Kalau ada, lihat syarat-syarat. Cukup tak? Kalau cukup menempati syarat, maka atuk nenek boleh dapat. Sebab apa? Dia waris pengganti waris utama bapa. Begitu juga nenek sebelah ibu. Dia waris pengganti. Bila dia bagi tahu, waris yang ada cuma bapa, kemudian isteri, kemudian anak laki, kemudian anak perempuan. Soalan pertama saya adalah ibu kepada ibu. Nenek arwah masih ada ke semasa arwah meninggal? Sebab nenek bila tak ada, kena cari pengganti dia. Melainkan kita dah puas hati dah. Kita rasa-rasa kalau yang mati ni umur contoh 20 tahun. 20 tahun si mati. Dia ada mak. Mak ni agak-agak umurnya berapa? Mungkin dalam 42, 43 tahun. Boleh jadi 40 tahun, 20 dah dapat anak. Jadi, bila kata mak dah tak ada, logik tak kalau si mati yang mula-mula ni ada nenek lagi? Mak kepada mak. Sebab boleh jadi kalau mak umur 40, nenek je mungkin baru 60, 65. 65 gagah lagi. Ramai yang hidup lagi 65. Kita kena tanya juga. Sebab dia waris ganti. Waris ganti kepada nenek. Nenek waris ganti kepada ibu. Sampai ke nenek umur 65 pun dah tak ada meninggal. Kalau agak-agak moyangnya umur berapa? Lebih kurang dalam 80. Perlu tak tanya? 65, 90. 90 tahun. Beza 25 tahun. Perlu tak kita tanya? Perlu tanya. Dari segi disiplin. Disiplin kami nak menjawab persoalan-persoalan faraid ni. Dia bukan semudah 2 kali 2, 4. Bukan. Dia bukan semudah 4 tambah 4, 8. Tak. Kena siasat satu persatu. Lebih-lebih lagi melibatkan waris utama. Dia kena ada, dia kena lihat penggantinya. Ada ke tidak? Sampai dekat moyang kita anggarkan umur 90 tahun. Perlu tak tanya lagi? Dari segi logik akal, mungkin umur atas moyang tu umur mungkin dah 115 tahun. Logik akal, tak perlu tanya dah Ustaz. Biasanya mati dah. Itu pada akal kita. Tapi disiplin ilmu kami kena tanya juga. Kadang-kadang soalan-soalan yang kami tanya tu kadang-kadang dia agak sensitif. Tapi kami kena tanya. Contoh ayah meninggal. Waris yang ada isteri, kemudian anak lelaki seorang, anak perempuan seorang. Kami kena tanya. Yang datang ni anak contoh. Kata Ustaz, ayah saya meninggal minggu lepas. Waris yang ada, isteri ayah, mak saya anak lelaki, kakak saya anak perempuan. Kami kena tanya. Minta maaf Encik kalau soalan ini sensitif. Tapi saya kena tanya. Arwah ayah pernah tak berkahwin
selain daripada dengan mak sekarang. Sensitif tak tuan-tuan? Sensitif kan? Betul tak sensitif? Kalau kita sebagai anak, kurang ajarnya ustaz ni. Orang dah tak ada. Tapi kita kena tanya. Sebab apa? Sebab ramai orang waris-waris, dia lupakan waris yang dulu. Contoh, seorang lelaki ni dia pernah berkahwin. Ada anak seorang. Anak lelaki contoh. Kemudian bercerai. Bila bercerai, anak lelaki ni biasa dia akan ikut mak ke ikut ayah? Biasanya. Ikut mak. Mak baliklah kat Johor ke, Melaka ke, lelaki masih lagi kat Selangor. Lama memujang, kahwin lain. Kahwin dengan mak kita. Dapat kita. Ayah mati, kita daftarkan pusaka ayah, kita libatkan tak anak yang dulu? Kalau yang faham, dia akan libatkan. Sebab apa? Itu juga sebagai waris. Tapi ramai yang tak libatkan. Ramai yang tak libatkan. Lebih-lebih lagi kalau yang dulu punya nikah kat seberang. Faham maksud saya? Nikah dekat Songkla ke, nikah dekat mana ke, yang tak didaftarkan. Belum selesai tuan-tuan. Kena selesaikan dahulu. Kena sahkan dahulu perkahwinan yang dulu. Kalau belum didaftarkan. Kalau dah didaftarkan, apatah lagi. Isteri memang tak dapat. Kalau dah diceraikan, habis tempoh iddah. Tapi ada anak dulu. Anak seorang tu dengan mak dulu. Anak tu kena libatkan sebagai waris. Jadi soalan tu kadang-kadang sensitif. Tapi kami kena tanya. Supaya apa? Supaya siasatan berkenaan dengan waris ni kita cari sampai lubang cacing. Daripada A sampai Z baru kita puas hati, baru kita boleh tentukan siapa yang berhak dapat berapa bahagian masing-masing. Kemudian saya tanya, ibu kepada ibu ada ke tidak? Dia jawab, ibu arwah telah meninggal dahulu dari arwah, manakala nenek arwah, ibu kepada ibu masih hidup lagi ustaz. Kan? Mujur saya tanya. Kalau saya tak tanya, jawapan dia ini dah tadi. Dia beritahu dah, betul tak ustaz? Yang dapat ayah, isteri, 2 anak lelaki, 2 anak perempuan. Kalau saya tak tanya, betul dah jawapan ni. Tapi bila saya tanya ibu kepada ibu, sebab apa ibu ni dia kena ada waris pengganti. Sampai kita rasa puas hati dah, sampai moyang tak ada ni. Okey, baru dah terhenti sampai dekat ibu. Jadi saya kata ibu kepada ibu waris. Saya bagi jadual, carta, kiraan bagi setiap waris. Ni kiraan dia. Ni carta dia. Kalau misal kata si mati tadi, lelaki. Ni si mati. Dia ada isteri seorang, dia ada anak lelaki 2 orang, dia ada anak perempuan 2 orang, dia ada bapa, ibu dah tak ada, tapi ada nenek sebelah ibu. Bila kita kira-kirakan, bahagian isteri akan dapat 1/8. Bahagian nenek 1/6. Bahagian bapa 1/6. Bahagian anak lelaki, anak perempuan, lelaki akan dapat nisbah 2 berbanding perempuan nisbah 1. Separuh daripada lelaki. Jadi bahagian isteri bila dah dikira-kira asal masalah dia atau GSTK, pembawahnya masing-masing 1/4. Tapi yang di atasnya isteri 18/1/4. Bahagian nenek sebelah ibu 24/1/4. Kau tuan nampak tak kat sini? Berapa bahagian isteri, berapa bahagian nenek? Siapa lagi banyak? Nenek. Yang dia rasa tak dapat tu sebenarnya lagi banyak daripada isteri. Cuba bayangkan kalau dia lupakan nenek tu. Dah berlaku makan harta batil di kalangan ahli waris. Kemudian bila saya bagi carta ini dan kiraan ini, oh nenek sebelah ibu pun dapat juga ke ustaz? Kan betul, dia tak tahu. Dia tahu ada nenek, tapi dia tak tahu nenek itu sebagai waris juga. Jadi saya kata ya. Kerana apa? Kerana nenek ni merupakan waris ganti kepada ibu yang telah tiada. Okay. Selang beberapa hari, dia WhatsApp saya lagi. Dia kata, ustaz, di sini ada sedikit pertikaian di kalangan waris mengenai hak nenek sebelah ibu si mati, memandangkan ada waris lain yang bagi pendapat setelah dia buat rujukan dari sumber lain. Saya dah mula risau jugalah. Siapa pula yang dirujuk ni? Dia kata ada waris dah rujuk dengan orang pihak lain, rujukan lain, dan mengatakan nenek sebelah ibu tidak berhak. Mohon pencerahan ustaz. Saya dah tak larat nak type panjang-panjang, saya buat voice note je, saya terangkan. Nenek ada 2, sebelah ayah ada, sebelah ibu ada. Syarat nenek sebelah ayah mesti tiada ayah dan ibu. Syarat nenek sebelah ibu
tiada ibu sahaja. Kita akan masuk nanti tuan-tuan. Kita akan masuk pada muka surat yang ke 116 dalam tajuk nenek. 116 kita akan jumpa nanti. Kita boleh masuk. Ini dalam tajuk nenek. Ashabul furud, ahli waris secara fardu ada 13 orang. Antaranya nenek sebelah bapa dan nenek sebelah ibu. Cuba lihat. Nenek sebelah bapa, berapa bahagian dia? Ada satu bahagian saja. Berapa? 1/6. Apa syarat nenek sebelah bapa? Jika si mati tidak mempunyai bapa atau ibu. Nenek sebelah bapa nak dapat mesti tiada bapa dan ibu si mati. Itu nenek sebelah bapa. Syarat dia ketat sikit. Tapi kalau nenek sebelah ibu, dapat 1/6. Apa syaratnya? Jika si mati tidak mempunyai ibu sahaja. Dalam kes tadi, nenek sebelah ibu ada. Yang tiada ibu. Cukup tak syarat nenek sebelah ibu dapat? Cukup. Sebab syarat dia hanya ibu sahaja yang menghalang nenek sebelah ibu. Kalau lihat dalam carta ini, nenek sebelah ibu dan nenek sebelah bapa. Ini nenek, ini nenek. Ada anak panah. Anak panah ni tuan-tuan bukan saja-saja nak bagi nampak cantik. Dia ada fungsi juga. Maknanya nenek sebelah bapa, dia dihalang oleh bapa. Dan syarat utama nenek mesti tiada ibu. Dua-dua nenek nak dapat mesti tiada ibu. Cuma nenek sebelah ibu yang menghalang dia ibu sahaja. Dia tak dilibatkan ayah. Tapi nenek sebelah ayah nak dapat kena tiada ibu dan tiada bapa. Jadi di sini nenek sebelah ibu dapat ke tidak? Dapat. Kerana apa? Ibu si mati tiada. Bila saya terangkan macam tu, kemudian dia akur lah. Akhirnya akur jugalah. Dia kata terima kasih Ustaz atas pesanan Ustaz. Cuma saya tak puas hati lagi tau. Sebab apa saya tanya lagi? Cuma saya nak sangat tahu, kalau boleh kongsikan dengan saya rujukan dari sumber lain tu siapa. Sebab kalau mahkamah, saya nak rujuk mahkamah. Saya nak rujuk mahkamah. Kalau Ustaz, saya nak minta nombor telefon, saya nak bincang. Betul tak betul Ustaz bagi tahu macam ni, macam ni, macam ni. Sebab memang kalau betul dia bagi tahu macam tu, mungkin kita bersangka baik, dia tak tanya pasal nenek. Kalau tanya pasal nenek, confirm jawapan sama macam saya. Sebab tu dalam disiplin ilmu, kami nak menjawab, kami kena siasat betul-betul sampai ke lubang cacing. Lebih-lebih lagi melibatkan waris yang ada pengganti. Tuan-tuan tahu siapa rujukan dia? ChatGPT. Tepuk dahi saya tuan-tuan. Haji tahu ChatGPT? Kalau yang nganga tu mungkin tak faham lah tu. ChatGPT ni online. Kita type saja hukum, persoalan, komputer, internet akan jawab terus. Dan betul tuan-tuan, saya tanya dekat ChatGPT. Ini soalan saya kat ChatGPT. Di ChatGPT saya tanya, waris yang ada cuma isteri, bapa, anak lelaki, anak perempuan, nenek sebelah ibu. Apa jawab ChatGPT? Baik, dengan senarai waris yang tuan beri, isteri, bapa, anak lelaki, anak perempuan, nenek sebelah ibu. Keputusan penting bagi dia. Penting dahulu kata dia. Nenek sebelah ibu tidak mendapat apa-apa, bahagian pusaka terhalang mahjub. Sebabnya kehadiran bapa si mati. Betul tak betul tuan-tuan? Salah. Nenek sebelah ibu dapat dalam kes tadi. Sebab apa? Sebab tiada ibu yang menghalang dia. Ayah menghalang tak nenek sebelah ibu? Tak menghalang. Cuma ayah menghalang nenek sebelah ayah sahaja. Dia halang mak dia. Dia tak halang mak mertua dia. Mak mertua dia yang halang cuma anak perempuan dia, ibu kepada si mati. Dan tuan-tuan kalau tanya dekat ChatGPT, dekat hujung tu kadang-kadang ada simbol. Kalau kita tanya tentang harga kereta, dia nampak macam simbol mudah.com. Kita tanya tentang mesin basuh, dia keluarlah nanti website-website. Tapi bila berkaitan dengan faraid, dia tak ada keluar sumber. Maknanya dia jawab suka hati dia. ChatGPT ni bahaya tak tuan-tuan? Bahaya. Bukan nak kata semua yang ada di online tak betul, tak. Ada sumber-sumber yang betul. Dan bagi tuan-tuan yang memang dah ada basic agama, dah belajar, nak remind balik, tak ada masalah. Tapi kalau yang tak pernah tahu pun, seeloknya tanya terus dengan guru, dengan ustaz. Pejabat agama ada, PAID. Di tingkat atas tu, tingkat 1 ada unit Baitul Mal. Tanyalah tentang faraid ke, tentang hibah ke, tentang wasiat. Datanglah ke pejabat PAID. Pejabat agama Islam daerah Kuala
langat. Di situ ada pegawai yang bertugas, ada orang yang boleh menjawab persoalan-persoalan kalau berkaitan. Tak kata semua tak betul. Ada juga kadang-kadang dalam website Jabatan Mufti Negeri Selangor pun ada juga soal jawab. Ada daripada Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Siap ada keterangan, dalil dan ada pendapat peribadi daripada Jabatan Mufti. Kami berpendapat, kami cenderung kepada, boleh pilih. Tapi kalau misalnya kata masih ragu-ragu, kena tanya kepada yang lebih arif. Jadi bila tanya pasal ChatGPT, aduh mahai. Sedih saya tuan-tuan. Dalam bab hukum hakam ni kita rujuk kepada ChatGPT. Kalau nak tanya tentang mesin basuh rosak, silakanlah. Ambil gambar mesin basuh jenis apa, bagi dia dekat ChatGPT, dia boleh huraikan satu persatu. Ni puncanya apa, punca apa. Tak apa, dalam hal dunia. Tapi dalam bab hukum, tolong tuan-tuan. Tolong, jangan tersalah ambil sumber. Dan insya-Allah akan datang kita akan sambung dalam golongan bawah. Ada soalan 1, 2 kalau ada sebelum kita akhiri. Ya. Okey, terima kasih Encik. Cantik soalan. Soalan dia begini. Di kalangan waris, contoh isteri dapat 1/8. Adakah 1/8 tu daripada harta keseluruhan? Kenapa anak-anak jadi asabah? Jadi kat situ tiba persoalan. Dalam pembahagian harta pusaka nanti kita akan masuk ahli yang mendapat secara fardu dan ahli waris yang mendapat secara asabah. Ada 2 kategori. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis Nabi SAW, alhiqul faraidha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin. Nabi SAW perintahkan, wajibkan, alhiqu, berikan hak pewarisan yakni harta pusaka kepada siapa? Ahlinya. Ahli di sini adalah ahli fardu. Siapa dia ahli fardu? 13. Nanti kita akan masuk satu persatu. Antaranya nenek, antaranya suami, antaranya isteri, antaranya ibu, antaranya bapa, antaranya anak perempuan, adik-beradik perempuan seibu sebapa, adik-beradik perempuan sebapa, adik-beradik lelaki perempuan seibu. Ini semua ahli fardu. Kenapa disebut ahli fardu? Kerana mereka ini disebut dalam Quran atau hadis atau ijma'. Dan bahagian-bahagian mereka ini jelas ditentukan. Contoh suami. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-12, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Bagi kamu suami-suami nisfu 1/2. Harta isteri-isteri kamu jika isteri-isteri kamu tidak mempunyai anak dan ke bawah. Jelas tak? Jelas. Tak ada khilaf di kalangan ulama. Nisfu ni berapa? 1/4 ke? 50 ke? Jelas nisfu bermakna 1/2. Kalau isterinya ada anak, maka bahagian suami rubuk 1/4. Ini bahagian ahli fardu. Mereka disebut dalam Quran atau tak ada dalam Quran, dalam hadis disebut atau ijma' ulama disebut. Kalau yang tak disebut, tak disebut bahagian mereka secara terperinci. Contoh anak lelaki. Anak lelaki tak ada sebut secara terperinci. Dalam surah An-Nisa ayat 11, yusikumullahu fi auladikum. Diwajibkan ke atas kamu dalam pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu. Jika mana kalau kamu mati mempunyai anak, lizakari mithlu hazzil unsayan. Ada anak lelaki, ada anak perempuan. Maka nisbah lelaki 2, perempuan 1. Itu umum. Tak ada yang terperinci. Fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Kalaulah anak kamu, anak si mati ada perempuan saja, bilangannya 2 orang dan ke atas, maka bahagian anak perempuan ini 2/3. Jelas tak? Jelas, anak perempuan jelas. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Kalaulah anak si mati itu seorang saja perempuan, maka bahagian anak perempuan yang seorang ni nisfu 1/2. Jelas tak? Jelas. Anak lelaki tak ada. Cuma secara umum. Bila ada laki perempuan, laki nisbah 2, perempuan 1. Begitu juga waris-waris yang lain. Yang 25 orang tu tolak 13, ada 12 orang, itu ahli asabah. Berbalik pada hadis yang saya baca tadi. Fama baqiya. Adapun bakinya kata Nabi, selepas diberikan kepada ahli fardu,
Ada baki. Baki ni nak bagi kat siapa? Fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin. Adapun bakinya berikan kepada waris lelaki yang terdekat dengan si mati. Si mati ada tak anak lelaki? Ada. Anak perempuan? Ada. Anak perempuan nak dapat fardu bila mana perempuan saja ada. Tak kira seorang ke, ramai ke, syarat kena perempuan saja ada. Kalau seorang 1/2. Kalau 2 orang atau lebih 2/3. Tapi bila ada anak lelaki, anak perempuan, lizakari mithlu hazil unthayan. Nisbah lelaki 2, perempuan 1. Lihat dalam rajah tadi, yang kira-kira tadi, di sini ada ahli asabah, ada ahli fardu. Isteri ahli fardu. Berapa bahagian dia? 1/8. Dalilnya An-Nisa ayat yang ke-12. Nenek, hadis Nabi SAW. Syarat tiada ibu. Kemudian bapa 1/6. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus. Bagi kedua ibu bapa masing-masing 1/6 jika si mati mempunyai anak. An-Nisa ayat yang ke-11. Anak lelaki dan anak perempuan asabah. Sebab apa? Disebut secara umum. Lizakari mithlu hazil unthayan. Jika ada anak lelaki, anak perempuan, nisbah lelaki 2, perempuan 1. Maka kena bahagi dulu. Tolak siap-siap. 1/8, 1/6, 1/6. Akan ada baki nanti. Daripada baki itulah bagi kepada anak-anak si mati. Macam mana nak kira nisbah lelaki 2, perempuan 1? Bilangan lelaki 2. Kalikan dengan 2. Di sini ada berapa orang lelaki? 2. 2, bilangan perempuan 1 je lah. Di sini akan ada 2, 4, 5, 6. Pembawahnya masing-masing di sini adalah 6. Cuma yang perempuan 1/6, yang lelaki 2/6. 2/6 daripada baki setelah ditolak bahagian isteri, nenek dan juga bapa tadi. Ada baki. Baki itulah 2/6-nya untuk anak lelaki seorang. 1/6-nya untuk anak perempuan seorang. Ini dekat sini kita dah kirakan terus asal masalah supaya jelas dan mudah untuk nampak. Tapi di sini ada lagi kiraan sepatutnya. Kiraan untuk apa? Untuk fardu dulu, kemudian ada asabah berapa. Kemudian kalikan lagi asabah punya bilangan, kalikan dengan asal masalah untuk fardu. Dapatlah pembawahnya 1/4/4. Barulah semua akan dapat pembawahnya 1/4/4. Jelas ya? Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Kalau tak ada, saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun. Andai terkasar bahasa, tegur hati tuan-tuan dan juga puan-puan. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا يشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.